Saya dah mulakan record. Okey, saya akan share kita punya nota malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini share muka saya pula. Okey, kita akan share PowerPoint. Yang ini saya dah ringkaskan daripada SPP. So, bengkel step by step SPP untuk pengisian SPP kali ini khusus bagi yang pendidikan dan juga beberapa yang bukan pendidikan, khusus untuk tahfiz dan juga dini yang maknanya bukan pendidikan tapi boleh mohon. Okey, seterusnya ini refleksi macam biasalah, cikgu ni dia suruh reflect kenapa nak duduk malam ni, sebab kita niat kita nak mohon untuk jadi cikgu sebab apa? Adakah kita nak mengisi kekosongan jawatan saja, niat nak dapat gaji ke ataupun apa-apa saja. Dan untuk malam ni macam biasalah, saya siapa yang ada tempat nak bersedekah, silakan sedekah tu RM1 di mana-mana yang tuan-puan suka. Tak kisahlah mana-mana. Kalau yang Kristian nak sedekah kat gereja, kat church pun boleh. Kalau yang Islam nak sedekah kat masjid ke, dekat surau ke, kat mana-mana tabung pun boleh. Tapi kalau tak tahu nak buat ke mana, silakan masuk ke dalam akaun saya yang saya akan sampaikan saya punya projek iaitu Food Bank by Dr. Wan yang saya akan share kepada student, kepada siapa-siapalah. Dan niat yang untuk tuan-puan malam ni adalah nak dapatkan ilmu, dan ilmu tu boleh digunakan untuk memastikan tuan-puan lebih confident lah untuk menghantar dokumen yang diperlukan kepada SPP. Sebab bengkel-bengkel lain tu nanti mungkin lepas dah habis 21 hari bulan tu, nanti insyaAllah saya akan buat bengkel pula untuk bagaimana nak bersedia untuk sesi interview. Fokus step by step masa interview. Walaupun saya dah buat one to one, tapi mungkin itu untuk kelompok kecil lah. Saya maksimum 5 orang. Tapi lepas ni mungkin saya maksimalkan kepada 100 orang. Mungkin saya akan guide, especially yang masih belum yakin nak menghadapi sesi interview. Sebab sebelum ni beribu-ribu orang gagal interview SPP ni sebab macam-macam isu lah. Okay. Seterusnya, kalau siapa yang rasa niat nak sedekah lagi tu, boleh ambil gambar dan nanti sedekah lah pandai-pandai. Okay. Yang pertama, jangan duk ingat email tu saja penting. Kalau email saja tapi tak isi my SPP, tak guna. So langkah pertama kita ialah, mungkin yang dah sebelum ni dah masuk beberapa bengkel saya dah tahulah. Okay, so yang mungkin first time masuk saya punya taklimat ataupun bengkel malam ni, first thing first yang kena buat ialah pengisian my SPP. So make sure semua orang dah daftar my SPP. Ini satu hal. Dokumen tak upload dekat my SPP yang ini bukan untuk upload dokumen, yang ini kita masukkan semua butir-butir penting berkaitan diri kita, kelayakan akademik, co-curriculum. Kalau ada yang sedang berkhidmat dalam status kontrak sementara dan tetap dalam mana-mana perkhidmatan awam di Malaysia, sama ada kementerian, itu kerajaan penuh, kerajaan negeri, badan berkanun, semua kena isi. Namun demikian, ada kawan-kawan kita kontak SPP. Dia maklumkan pada saya bahawa SPP kata untuk guru kafar yang tak ada skim pejawatan dalam, walaupun di bawah kerajaan negeri, tetapi dia tak ada skim pejawatan, dan juga my step yang taraf jawatan dia kontrak, tapi tak ada juga skim pejawatan. Tak perlu tik ya, maksudnya tak perlu tik bahawa dia berkhidmat, tak perlu dapatkan kebenaran daripada ketua jabatan. Tetapi yang berkhidmat sebagai N19 ke, W19 ke, ataupun mana-mana perkhidmatan awam, dalam keadaan ada seorang je putus-putus ataupun ramai putus-putus kalau kata ni okey, ada yang kat tangan okey, terima kasih. Kalau kata semua orang yang memohon malam ni, okey, terima kasih Daya, terima kasih Syafiqah, terima kasih Wan Fatihah, terima kasih Wak Fahana. Okey, so maksudnya yang memohon malam ni yang berstatus tetap sementara dan juga kontrak, kalau yang kes yang paling ramai ialah my step dan juga guru kafar yang banyak tanya saya lah. Dan dalam my SPP nanti, dalam senarai semak, dia ada tulis tentang GST, guru sandaran terlatih,
GSTT, guru sandaran tak terlatih, yang itu kena declare dapatkan kebenaran daripada ketua jabatan. Okay, jadi semua orang make sure yang ikut kategori-kategori tu kena dapatkan kebenaran ketua jabatan. Kenapa kita kena dapatkan kebenaran ketua jabatan? Sebab dalam borang yang diberikan oleh SPP, dia menunjukkan bahawa prestasi kita setakat mana. So bagusnya isi ialah kita akan dapat markah bonus lah kat situ bahawa kita telah interview untuk jawatan MyStep ke, guru kafal ke, maksudnya kita dah one step above orang lain, iaitu kita dah berkhidmat, cuma jawatan kita tu tak termasuk dalam skim perkhidmatan ke apa semua. Dan kalau kaki tangan yang berkhidmat tetap dan berpencen, iaitu declaration ni sangat penting sebab untuk pengiraan ganjaran pencen nanti. Macam selalu saya bagi contoh, kalau ada yang berkhidmat sekarang, contohnya dilantik sebagai N19 sekarang, pembantu takbir. So dikatakan dilantik 2019. So 2019 sehingga 2021 sebelum dilantik pegawai perkhidmatan pendidikan, tempoh pengiraan pencen tu diambil kira daripada 2019 sampailah 2021 sebagai N19, pembantu takbir. Okey. Kalau dia grade 29 ke penolong pegawai pun akan dikira semualah. Pasal that's why kita kena buat declaration ketua jabatan. Saya sendiri pun kalau saya nak mohon ke universiti lain, saya kena dapatkan kebenaran daripada saya punya ketua jabatan, which is Naib Chancellor ataupun pendaftar untuk saya minta ke universiti lain. Jadi jangan ingat kami tak perlu. Tak, semua orang yang tengah berkhidmat dengan kerajaan tetap ke berpencen semuanya kena kena mohon. Untuk MyStep disebabkan oleh skim perkhidmatan dia yang tak jelas, iaitu dia walaupun dia ada kontrak tetapi dia tak berada di mana-mana skim, iaitu di G41 ke, di C41 ke, ataupun ada skim-skim lain. Jadi ada yang kontak SPP dan SPP maklumkan tak perlu isi. Tetapi kalau dibaca, sebab sebelum ni ada ramai yang tanya saya punya konsep sebab saya ikut panduan yang diberikan oleh SPP. So SPP kata semua pejawatan yang melibatkan taraf sementara, kontrak dan tetap kena buat declaration dapatkan kebenaran daripada ketua jabatan. Yang itu ialah dalam senarai semak SPP. Bukan saya mereka-reka sendiri semua daripada senarai semak MySPP. Dan saya akan tunjukkan balik lepas ni kenapa ni. Untuk KAFOR pula sama juga. So maksudnya KAFOR dan MyStep, dua-dua ni tak ada skim dalam mana-mana perkhidmatan awam, tapi dia kontrak. Dia kontrak for service. Okay. So contract for service untuk perkhidmatan ada 3 tahun ke, setahun ke, 2 tahun ke. So dekat dalam MySPP dia tidak, maksudnya tidak berkhidmat dengan mana-mana kerajaan. Walaupun dia sedang berkhidmat lah, cuma dia punya pejawatan tu orang kata apa, tak menepati apa kriteria yang ditetapkan oleh MySPP. Okay. So kalau kontrak bawah PIBG pun tak perlu sebab PIBG bukan badan kerajaan. PIBG adalah badan pengurusan, badan ibu bapa dan guru di peringkat sekolah saja, dan dia bukan termaktub di bawah mana-mana badan bukan kerajaan ke ataupun kerajaan penuh. Jadi kalau guru tuition ke, yang swasta ke, yang itu memang tak perlu untuk dapat kebenaran. Kalau kontrak bawah UKM, kontrak sebagai pesyarah ke apa semua, kena buat declaration. Okay. Memang slide tak bergerak lagi sebab masih kat MySPP. Jangan risau. MyStep, semua sekali MyStep Untuk pengetahuan semua yang first time dengan MyStep ni, MyStep ialah program di bawah Kementerian Kewangan untuk membantu ramai graduan yang tidak bekerja. Khususnya graduan pendidikan. Jadi MyStep ni duduk di mana? Di mana-mana saja. Bukan duduk atas pokok ke ni, tak. Maksudnya dia berada di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, di sekolah, di Jabatan Kerajaan. Jadi merata-rata dia duduk lah. Jadi kebanyakannya duduk di sekolah. Jadi MyStep ni ialah jawatan dia kontrak. Sebab tu dalam panjang nak cerita tentang perkhidmatan kerajaan ni. Tetapi lepas ni bila tuan-puan masuk dalam skim pegawai perkhidmatan pendidikan, tuan-puan kena pergi kursus induksi yang memang ni swasta tak perlu.
Swasta memang tak perlulah. Ini untuk kerajaan sahaja yang sedang berkhidmat. Okey, ini my SPP. Jadi my step tick tidak. Dan siapa yang dah tick ya sebelum ni mungkin betulkan balik tick tidak. Tetapi kalau nak confirm, esok ramai-ramai tanyalah SPP. Macam mana? Sebab dalam ini saya punya untuk yang nak tanya soalan esok dalam saya tengok dalam senarai sema, bukan kata saya, bukan kata Dr. Wan tengok, bukan. Maksudnya bila Tuan Puan tanya kepada MySPP, saya tengok dalam senarai sema SPP, jawatan tetap sementara kontrak kena buat declaration termasuk GSTT, GST, dapatkan kebenaran ketua jabatan. Sedangkan skim saya guru kafar tidak ada di sama dengan mana-mana skim perkhidmatan. Guru kafar di peringkat semua kerajaan negeri lah. Dan juga my step pun sama juga tak termasuk ni. Jadi saya agak susah lah untuk mengisi semua ni. Yang ni yang sebelum ni orang tanya, SPP kata tak payah isi. Tik tidak. Tapi esok cuba tanya. Esok jadi ya ke jadi tidak. Itu Tuan Fan kena confirm dengan SPP. Saya nak kontak SPP pun, saya pun segan walaupun saya ada kawan saya di MySPP, saya ada nombor handphone pegawai SPP sebab saya berurusan banyak kali pasal posting graduan di fakulti saya. Kebetulan daripada 2017 dulu saya memang banyak kontak MySPP. Bergaduh dengan pegawai kementerian lah, berbincang lah. Kita tak, kalau boleh bincang elok-elok jangan bergaduh lah kan. So kita bincang elok-elok dan kita buat macam mana kita nak pastikan graduan pendidikan dapat posting. Okey, habis tentang MySPP, tak mau panjang-panjang. So tentang MySPP, make sure sebelum Tuan Puan nak mohon nak email ke apa semua, Tuan Puan kena isi MySPP. Okey, yang ini maklumat tentang iklan. Okey, pengambilan khas pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41 secara one-off. Ramai dah baca, tapi saya sebutkan lagi supaya ada yang mungkin baru first time dengar, yang tak berpeluang untuk baca, tak dapat mana-mana dokumen. Sebab sebelum ni ada orang share dalam satu folder, tapi folder tu dah hilang dia punya kandungan. Tak tahu mungkin ada orang tak mau bagi orang lain baca, jadi dia dah hilangkan ke macam mana. Wallahu alam, mungkin dia terdelete ke, kita sangka baiklah. Okay, so SPP adalah pihak berkuasa melantik. Siapa yang bagi kuota? Daripada KPM. Jadi jangan tanya SPP berapa banyak yang dia perlukan. Walaupun SPP tahulah. SPP tahulah dia akan perakukan, dia dah tahu berapa jumlah. Tetapi sumber kepada berapa banyak pejawatan kosong ialah dari KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. So that's why kalau tengok option-option tu, yang itu adalah yang diberikan oleh KPM, bukan SPP mereka-reka option tu. Okay. So, siapa yang berminat untuk memohon jawatan buat masa sekarang ialah kita buka untuk graduan pendidikan. Tetapi graduan pendidikan dan bakal graduan pendidikan, maksudnya yang belum grad pun, bakal graduan pendidikan semester akhir sahaja. Bukan tahun akhir termasuk semester akhir. Tetapi fokus kita untuk permohonan fasa awal ni, fasa 1 ni ialah graduan pendidikan. Maksudnya yang dah grad dan juga yang hampir-hampir nak grad. Selangkah lagi untuk bergraduat. Yang itu sahaja yang boleh mohon. Jadi kalau yang bukan pendidikan dengar malam ni, jangan risau, lepas ni habis urusan pengambilan untuk graduan pendidikan, tuan puan boleh mohon untuk graduan bukan pendidikan. So untuk kalau ada diploma pendidikan, yang ni saya kena bagi faham lah apa maksud graduan pendidikan. Okey, yang pertama kategori dia ialah ijazah sarjana muda pendidikan. Yang kedua, ijazah sarjana dalam mana bidang plus ikhtisas. Ikhtisas tu maksudnya ialah dia ada diploma pendidikan lepasan ijazah, dia ada diploma pendidikan, ataupun dia ada satu saja special yang universiti lain jangan harap nak dapat. Satu je special, one off, iaitu di master pendidikan daripada UTHM. Itu satu saja. Saya pergi bergaduh dengan pegawai MQA apa semua, kami nak buat master pendidikan juga untuk dapat pengiktirafan daripada KPM, memang tak dapat. One off daripada kebenaran JPA pada 2004 dulu.
Maksudnya bila kami jumpa dengan MQA dan sebagainya, dia orang kata itu kes khas. Sekarang kita tak boleh nak bagi dah. Jadi maksudnya hari ni yang boleh mohon ialah yang ada ijazah sarjana muda pendidikan dan orang yang ada ijazah dalam bidang plus, dia kena plus. Dia kena plus dengan diploma pendidikan. Diploma pendidikan apa-apa pun ikutlah, tak ada masalah. Diploma pendidikan TESOL ke, diploma pendidikan yang berkaitan ke, diploma perguruan pendidikan Islam ke, boleh je. So maksudnya dia diiktiraf sebagai ikhtisas pendidikan. Yang itu ialah definisi graduan pendidikan. Tetapi kalau tuan-puan takut nak mohon, tak payahlah mohon. Diam-diam je lah. Kalau rasa tak confuse apa semua. Okay. So itu ialah definisi graduan pendidikan. Okay. Kena clear kat situ. Kenapa JPA berkira sangat? Wallahualam, itu JPA punya urusan. Tetapi kami di UPSI kita nak buat ala-ala Finland. Finland punya style ialah dia punya bachelor untuk pendidikan, bachelor degree dia buat 3 tahun, kemudian sambung dengan master pendidikan, dan guru-guru yang keluar semua dengan minimum master, termasuk guru tadika. Guru tadika pun ada master. So kita nak buat ala-ala Finland. Tapi tak diberikan kebenaran oleh KPM dan juga MQA lah. Okay, so calon-calon yang berminat boleh memohon di sinilah. Di sini maknanya SPP lah. Ini saya ambil iklan daripada SPP. Okay, siapa yang layak memohon? Okay, siapa yang layak memohon? Ini ialah yang iklan kali pertama. Jadi jangan risau yang bukan pendidikan ni. Jangan risau. Kementerian dah janji. Walaupun saya tulis surat terbuka kepada YB Menteri khusus untuk utamakan pendidikan. That's why Kementerian utamakan pendidikan dulu. Lepas ni ada kosong banyak. Kosong kan, YB Menteri sebut 18,000 jawatan kosong. Jadi bila ada 18,000, yang mohon ni baru berapa ribu orang je. Jadi masih banyak ruang kosong. Jadi jangan risau, kita utamakan dulu graduan pendidikan. Jadi siapa yang layak memohon kali ni ialah graduan pendidikan dan bakal graduan pendidikan. Okay, so clear kat situ lah, saya ulang balik. Jadi graduan bukan pendidikan, sabar dulu, sedia dokumen je siap-siap. Okay, so dengar dulu malam ni untuk bersedia untuk ni. So bila graduan bukan pendidikan, pengalaman saya mengajar di PLI dulu-dulu sejak 2007 sampailah 2012, masa tu banyak graduan bukan pendidikan masuk melalui program KPLI, khusus perguruan lepasan ijazah. Kemudian tukar nama KPLI tu jadi DPLI, Diploma Perguruan Lepasan Ijazah. So dulu ada KPLI, ada DPLI. Okay, isu masa tu ialah dia kata orang KPLI dan orang DPLI ni tak ada roh keguruan. Sebab apa? Dia orang dah kerja-kerja, boring, lepas tu nak jadi cikgu. That's why saya buat khusus supaya yang graduan pendidikan tu tahu asas pendidikan, dan bila masuk sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan nanti akan melalui kursus diploma pendidikan dan akan jadi cikgu yang sejati lah, cikgu yang memberi inspirasi, inspired teacher. Okay, so yang ini clear semua orang, iaitu graduan pendidikan. Okay, so untuk pengetahuan semua, graduan pasti tak perlu mohon lah, pasti swasta, dia ada bawah pemuda, jadi swasta tak perlu bagi tahu, buat declaration lah. Okay, untuk normally semua orang faham bahawa kalau kata guru yang keluar daripada universiti awam akan posting sekolah menengah, guru yang keluar daripada IPG akan posting sekolah rendah. Tapi kali ni alhamdulillah, berkat perbincangan antara top management universiti, berkat perbincangan di antara semua sekali, swasta pun tak perlu buat declaration. Kerajaan sahaja, ya, kerajaan sahaja. Kerajaan. Apa maksud kerajaan? Bukan dia bawah parti politik. Kerajaan ialah di bawah kementerian, di bawah jabatan badan berkanun, di bawah kerajaan negeri. So kerajaan negeri, kerajaan persekutuan ialah kerajaan, and then ada agensi di bawah kerajaan negeri, kerajaan persekutuan. Kalau anak syarikat tak perlu sebab dia swasta lah. Okey, tapi untuk kali ni graduan pendidikan boleh masuk ke sekolah rendah. Cuma
Macam biasalah pedagogi yang saya semalam, siapa yang join kursus profesional pendidikan, saya dah cerita pasal pedagogi. Pedagogi ni adalah kaedah pengajaran untuk kanak-kanak yang semua orang yang bekerja, yang belajar di universiti awam, biasanya dia akan didedahkan dengan pelajar menengah dan pelajar atas. Jadi andragogi dan pedagogi untuk ni. So memang master UTHM sahaja boleh, yang master pendidikan, master lain tidak diiktiraf sebagai ikhtisas. Master pendidikan iktiraf lah, master tu diiktiraf, tetapi untuk ikhtisas pendidikan itu sahaja tak diiktiraf. Okey, jadi graduan kali ini boleh dilantik di sekolah menengah dan boleh juga dilantik di sekolah rendah. Khususnya program apa? Contohnya ialah graduan pendidikan awal kanak-kanak. Dia belajar di peringkat degree. Jadi dia bila peringkat degree, sebelum ni beberapa tahun dah graduan pendidikan awal kanak-kanak ni bekerja dengan swasta ataupun dapat rezeki bekerja dengan kerajaan di bawah pemata dan sebagainya. Okey, jadi untuk kali ni graduan PAKK mungkin akan posting mengajar pra untuk budak-budak tadika, budak-budak selalu bahasa biasa kita guna budak-budak kan, untuk anak-anak di sekolah kebangsaan yang masuk kelas pra. Okey. Ada ramai tanya pasal master. Saya tak kata master tu tak diiktiraf. Master pendidikan seluruh universiti awam semua diiktiraf. Cuma dalam mengambil kira ikhtisas pendidikan, maksudnya graduan bukan pendidikan, hanya master pendidikan daripada UTHM sahaja yang diiktiraf sebagai ikhtisas pendidikan, memenuhi syarat ikhtisas pendidikan. Sama seperti diploma pendidikan lepas ijazah. Master lain dapat master pendidikan, layak, memang hebat, tetapi dia tidak diiktiraf oleh JPA sebagai ikhtisas pendidikan. Itu saja. Diiktiraf oleh MQA, diiktiraf oleh dunia, diiktiraf, segalanya diiktiraf. Tetapi untuk MQA itu. Degree pendidikan catering memanglah diiktiraf, tak ada masalah. Bukan degree pendidikan kan. Ijazah sarjana muda pendidikan vocational UTHM, itu kawan-kawan saya je mengajar tu. Okey, so penawaran option. Yang ini semua orang kena faham, selalu saya sebut banyak kali. Kalau takut di lambung omak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut nak mohon banyak-banyak, mohon sajalah satu option. Faham Kalau siapa yang tak berani, risau ni, risau, makan tidur tak lena, mohon je lah satu option. Okey, kalau contohnya option mohon option RBT. RBT ni ada beratus-ratus ijazah yang duduk bawah RBT. Dan bila ada satu program katakan 60 orang, kalilah 100 program ada 6,000 orang. Mungkin tempat dia ada 100 je. Jadi kalau nak mohon satu saja boleh, tak ada masalah. Tetapi ini SPP kata, bukan saya kata. Adakah graduan pendidikan dalam bidang-bidang yang tiada keperluan option mata pelajaran boleh mohon? Boleh, walau bagaimanapun pengambilan adalah berdasarkan keperluan dan tertakluk kepada kekosongan kluster option. Dia tak spesifik kepada satu subjek. Dia spesifik kepada cluster option. That's why kalau tuan-puan tengok, ada program yang tak berkaitan pun, tiba-tiba boleh mohon subjek sejarah. Contohnya, belajar tentang matematik. Lepas tu SPP letak bawah sejarah. Ya, sebab SPP dengan kementerian nak bantu semua orang graduan pendidikan yang dah grad bertahun-tahun tu untuk dapat posting. Jadi, tuan-puan kenalah bersedia untuk dilatih semula dalam subjek-subjek baru. Jangan duk kata, saya option tak ada. Memang option tak ada. Kalau tak mau takut sangat, tak payah mohon. Itu jenis marah lah sangat tu. Jadi, bila kementerian buat macam ni, semua duk argue lagi. Okay. So, kementerian nak tolong, nak pastikan 100% graduan pendidikan dapat posting. Faham? Nak pastikan 100% graduan dalam bukan bidang pun. Awal kanak-kanak mengajar fizik nanti, contohlah. Contohnya graduan sejarah mengajar ni. KH mengajar moral. Kita tak pernah bayangkan, dan saya pun tak pernah bayangkan tuan-puan, saya nak bagi tahu semua yang ada depan saya ni, sejak saya berjuang untuk posting graduan ni daripada 2017, saya tak pernah bayangkan pengambilan secara besar-besaran. Memang kita kena bersyukur kepada Tuhan buat pertama kali di bawah kerajaan
Undi tak undi punya pasal lah kan. Tetapi di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri sekarang, 18,000 dan YB Menteri Pendidikan, memang kita kena puji dia orang. Tak dapat tidak, memang kita terpaksa puji. So, buat pertama kali 18,000. Walaupun pegawai KPM sendiri argue, betul tak 18,000? Tapi dengan kuasa yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri, Alhamdulillah 18,000. Mana nak cari 18,000 kosong untuk guru? Kita dah bertahun-tahun berjuang ni, kita dah tahu penat macam mana nak dapat. Tanyalah graduan yang dah berapa tahun tak posting. Graduan pendidikan awal kanak-kanak, berapa banyak tempat tak ada. Graduan masuk yang perniagaan UPSI, nak mohon perdagangan. Perdagangan pun dah hilang dah subjek tu. So, waktu ni, bila dalam keadaan macam ni, yang dah bertahun-tahun saja yang faham betapa periknya perasaan kena reject dalam interview. Yang ini saya cakap betul-betul. Berapa ramai orang yang dah masuk interview 3-4 kali tapi kena reject. Bukan tak pandai, bukan tak boleh perform. Tapi disebabkan oleh apa? Kuota tak ada. Maksudnya 1,000 orang masuk interview, yang ada kosong mungkin ada 5 orang je. Jadi yang lain semua akan di-reject dan memang tak dapat tempat. So, possibility berjaya interview, wallahualam, memang agak tinggi, tetapi make sure lah kena perform. That's why saya bantu semua orang hari ni. Nanti lepas ni siapa yang masih tak yakin, masuklah bengkel saya nak tolong, niat saya nak tolong je. Supaya tuan-puan bila masuk interview, boleh jawab soalan dengan betul, dengan yakin. Janganlah dah belajar 4 tahun nak jadi cikgu, tapi jawab soalan mandom. Macam budak tadika baru nak masuk sekolah, tunduk-tunduk, muka tak malu, pipi tersorong-sorong. Jadi kita kena jawablah dengan yakin bahawa kita adalah graduan yang sangat kompeten. That's why dalam saya punya, ada ayat-ayat saya yang saya tulis, ialah saya kata apa? Kita biarkan pegawai SPP, KPM menangis tak lantik kita sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Sebab tu. So maksudnya memang kita ni dah sangat hebat, dia orang memang rasa bersalah kalau tak ambil kita. So that's why semua orang kena bersedia. Itu yang saya duk buat bengkel ni. Tak pernah saya buat bengkel macam ni first time sebab kita ada kosong 18,000. So mohon semua orang, buatlah betul-betul. Janganlah email pun salah. Yang masuk kursus saya tu beratus-ratus email salah. Benda yang paling asas, email boleh salah. So that's why, mohonlah, banyak kali dah saya cakap, email adalah benda yang paling asas. Kalau email pun boleh salah, sebab ingat ada orang bagi tahu saya dia 3 kali gagal interview. Bukan sebab dia gagal apa. Dia tak tengok email dia bahawa tarikh interview. Tengok-tengok dah terlepas tarikh interview. Dia tak cakna terhadap panggilan interview daripada SPP. Dia mungkin sibuk kerja apa semua. So kita harap semua orang buatlah yang terbaik kali ni. Okay. So that's why saya tolong semua orang. Okay. Dan bila nak buat sesuatu, kita kena ada usaha lah. Kena ada pelaburan lah. Kena ada usaha supaya nampak kesungguhan. Macam malam ni lah. Ramai yang daftar tapi berapa orang yang masuk. Jadi kesian orang-orang yang tak boleh nak masuk. So that's why saya mohon semua orang buatlah yang terbaik. Okay. Panjang cerita tazkirah malam ni. Okay. Seterusnya, bila guru-guru akan dilantik? Calon yang berjaya akan dilantik mulai Oktober 2021. Jadi, bila kita tahu bahawa akan dilantik mulai Oktober, jadi bulan 8, bulan 9, bulan 10, akan adalah sesi interview. Nampak tak? Nampak tak dia punya flow, dia punya timeline dia? Kalau bulan 10, orang yang paling awal akan dilantik jadi cikgu, akan posting. Jadi interview dia, habis saja 21 hari bulan tu, SPP terus akan proses. Mungkin ujung Julai dah interview. Yang ini saya nak cerita secara realiti untuk semua orang yang mungkin first time dengar. Nak membebel sikit. Kalau tuan-puan ingat masa 2019, sebab saya ikut daripada 2017. Masa 2019, kita punya pengambilan guru dah makin berkurang. Kemudian nak interview 2019, COVID datang Mac 2020. Apa jadi interview 2020? Masa 2019, SPP declare setahun sekali je interview. And then masuk 2020, interview setahun tu, bila buat? 2021 Januari baru buat untuk tahun 2020. Jadi bayangkan betapa ramai graduan tahun 2020 langsung tak dipanggil untuk interview.
Jadi bayangkan hari ni sebab itulah ramai semua orang kena follow betul-betul. So yang lepas guna video conferencing Webex, tapi kali ni saya tak pasti, esok tanyalah SPP. So kalau gunakan Webex, macam siapa yang dah join kursus saya banyak kali saya ingatkan, make sure internet stabil, cari tempat yang ni 3 hari sebelum interview. Kalau dah dapat tarikh interview tu, test lah internet mana yang paling tinggi. Kalau atas bumbung lah, atas pokok togel kuat, atas pokok togel lah duduk dengan laptop, dengan kamera, dengan segala-galanya. So ada tak calon simpanan? Tak pastilah ada tak calon simpanan. Esok tanya SPP. Kalau banyak kali saya berjumpa dengan SPP daripada Tan Sri pengurusi sampailah yang ahli SPP yang doktor tuan puan tu, banyak kali memanglah dia orang kalau boleh tak mau calon simpanan. Sebab calon simpanan ni macam berharap untuk posting. So jadi kalau kata ada orang, Nurul Nadiah kata dia sejak 2012 lagi mohon posting sampai sekarang tak dapat. Bayangkan, untungnya pelajar semester akhir yang sekarang ni keluar saja rezeki dia orang dah boleh mohon untuk posting. Bayangkan, diploma pendidikan OUM diiktiraf, jangan risau. DPLI UPSI diiktiraf, jangan risau. Yang UPSI tolong buat DPLI itu adalah untuk membantu menjustifikasikan tuan-puan untuk mohon untuk jadi cikgu. That's why UPSI banyak offer khusus DPLI. Jangan risau. Okey. Bila kita dah siap semua, apa yang kita nak kena buat? Kita kena ikut dokumen dalam senarai semak. Apa benda dokumen yang kita nak kena sediakan? 1, gambar terkini berukuran pasport. Kalau kedai gambar tutup, ambillah gambar sendiri dekat dinding warna putih ke warna biru. Jadi print gambar tu elok-elok, gambar color. Kita bukan zaman 60-an lagi, gambar hitam putih, gambar color. Kemudian tempellah dekat gambar terkini berukuran pasport. Okey. So kemudian nama, nombor kad pengenalan, nak tulis tangan ke nak taip. Gambar formal kena pakai blazer, bukan gambar t-shirt tak bercollar, gambar tengah selfie, gambar tengah buat peace. No PCO. Ini gambar formal, nak jadi cikgu. Okey. Background warna biru ke? Biru lah, no problem. Itu ambil gambar standard, senang. Nanti kalau saya kata putih, ada orang argue putih tak boleh. Kalau saya kata merah, orang kata merah tak boleh. Jadi ikutlah warna biru. Pandai-pandailah edit dekat PowerPoint. PowerPoint dah boleh edit gambar. Jangan risau, background tu PowerPoint dah boleh edit. So edit lah dekat situ. Okay, so boleh tak paste kat sini gambar? Sebab kalau kata nak paste kat sini, dokumen PDF, kita kena format picture, baru kita boleh edit. Tapi PDF saja, contoh yang biasa, kita boleh type terus kat sini lah. Nama, pastikan nama betul, nombor kad pengenalan, alamat surat menyurat, status, nombor telefon, pastikan nombor telefon betul, email, pastikan betul, berat, tinggi. Ada orang tanya saya, doktor, alamat email tu pendek sangat tu, macam tak muat. Jadi macam mana nak buat? Pandai-pandailah nak hidup, nak jadi cikgu kan. So, lengkapkan semua ni, tandakan. Contohnya kad pengenalan. Kad pengenalan scan warna biru asal. Kalau kad pengenalan dia warna merah, scan warna merah juga kekalkan. Sebab apa? Kita kena tick apa semua ni. Semua ni akan kena scan balik. Kalau dah dalam format PDF kena masuk dalam folder Google Drive. Sebahagian daripada dokumen wajib. Ya, kad pengenalan depan belakang. Atas bawah lah. Kena letak atas dan bawah. Atas dan bawah. Macam biasa kita foto state IC tu kan. Atas dan bawah. Atas muka depan, bawah muka belakang. ISMP tahun akhir boleh mohon. Semester akhir sahaja. Bukan tahun akhir. Yang ada satu semester lagi, jangan ni. T-shirt bercollar kalau boleh carilah kemeja. Pakailah kemeja. Kalau tak mampu, belilah kat kedai RM2. Kedai bundle, kedai RM2 tak ada kemeja, minta maaf. Kedai bundle ke ataupun beli kat Shopee dan Lazada.
Kalau tak mampu nanti boleh PM saya boleh share lah sedekah siapa-siapa tu untuk bagi untuk beli blazer ke, untuk beli kemeja. So jangan risau. Okay? Kad pengenalan kena scan. CJ kelahiran pun kena scan. CJ kelahiran pun jadi isu kan. Better tulis tangan ke type? Type lah, nampak professional nak mohon jadi cikgu kan. Okay. So CJ kelahiran, ada orang kata oh CJ kelahiran putih tu tak valid. Banyaklah tak valid. CJ kelahiran putih, CJ kelahiran lama, scan, make sure dia bukan putih betul. Kan dia warna putih macam kekelabu sikit kan. So warna original jangan pergi tukar warna hitam putih. And then kalau rasa dia sempat tukar, oh saya nak berebut ke JPN lah, nak kena tukar warna hijau sebab beranak. Kalau sempat pergilah. Kalau rajin pergilah. Susah kalau nak argue dengan orang-orang yang nak ikut cakap A, ikut cakap B. Saya kata buat je lah, ikut suka. Yang penting ada surat beranak. Okay. Nombor 1 kad perkenalan. Nombor 2 CJ kelahiran. Pakai blazer wajib. Ini kita buat formal lah. Ini untuk mohon cikgu formal. Jangan pergi buat t-shirt tak bercollar, t-shirt bercollar ke, pakai formal. Okay. So that's why lah bila nak buat appointment dengan JPN tak perlulah kita gunakan apa yang sedia ada kan. BMI kena normal, lebih pun tak apa, jangan risau. Saya pun BMI terlebih. Tapi saya tak mohon lah SPP kan. So kalau kata BMI ni jangan risau. Saya ada contoh banyak kali dah saya cakap kan. Saya cakap ada contoh student saya yang sangat perform. Siapa yang UPSI tu tahulah siapa. So sangat perform, MPP, cakap power, then dia dapat, no problem. Jangan risau. Yang penting kita perform terbaik. Kemudian ijazah sarjana, ijazah diploma. Yang ni pun banyak kali saya cakap. Duk risau kalau buku master, PhD nanti KPM tak panggil. Dalam syarat lantikan. Lantikan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG 41. Jangan salah faham Lantikan DG 41, kalau ada degree asas gaji dia begini. Kalau ada degree account gaji dia begini. Kalau ada perubatan gaji dia begini. Sijil STPM tak perlu, sijil matrikulasi tak perlu. Masukkan yang senarai semak ni saja. Okay. So yang kata apa? Kalau ada PhD, letakkan PhD. Jangan risau. So dalam My SPP kan kita ada 3 ruang. So letaklah PhD, master, ijazah. Jadi kalau kata dah ada 3-3 ruang tu penuh, okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau contohnya ada nak masuk macam-macam, nak kat sana tak ada tempat, ni tak ada tempat, nu tak ada tempat, letaklah di mana-mana. Okey, pandai-pandailah nak hidup. Okey, kalau lah gambar soft copy saja sebab ni kita nak kena bagi PDF. Tapi saya selalu nasihatkan dokumen ni kita kena print, nanti masa nak sesi interview letak dekat sebelah komputer. Sebab nanti kita akan kena tunjuk ke apa semua kalau dia argue. Kalau tak argue, diam je lah. Okay, so kalau pelajar tahun akhir tak layak lagi, tapi semester akhir apa yang nak kena buat, tak dapat transkrip penuh lagi, tak ada lagi scroll, kumpulkanlah result daripada semester 1 sampai semester 7, letakkan dalam file PDF, satu file PDF, namakan sebagai transkrip penuh akademik. So, upload lah dekat bahagian nombor 2. So, pelajar nombor 3 tu, pelajar semester akhir kan, transkrip akademik terkini. Letakkan nama transkrip penuh akademik atau transkrip akademik terkini ke, letakkan. Dan lain-lain sijil. So, maksudnya pelajar semester akhir sahaja kena bagi muat. Nampak tu nombor ni, pelajar semester akhir hendaklah mengemukakan transkrip akademik terkini dan lain-lain sijil kelulusan berkaitan. Semua orang kena baca betul-betul ayat. Nombor 1, calon hendaklah mengemukakan dan transkrip penuh akademik atau nombor 2 transkrip penuh. Maksudnya kalau sarjana, ijazah, diploma, dia kena lampirkan scroll dan transkrip akademik. Tetapi kalau pelajar semester akhir adalah mengukuhkan transkrip akademik terkini. So saya kata transkrip akademik terkini sebab result semester akhir belum keluar. Jadi transkrip akademik terkini dan juga sijil muat ke, CFR ke, tahfiz ke, apa-apa,
itu untuk pelajar semester akhir sahaja. Yang lain, saya punya muat saya dah grad 8 tahun dah. Muat saya dah pergi ke mana dah. Tak perlulah, dia untuk semester akhir sahaja. So, muat dah expired pun tak ada masalah. Yang penting muat tu dia nak menunjukkan bahawa tuan-puan layak untuk bergraduat. Contohnya, kalau di UPSI, masuk band 2, keluar mesti band 3. Jadi, kalau muat tu ni, band 3 sajalah. Siapa yang tak lulus band ni, lampirkan muat, tapi letaklah transkrip akademik yang menunjukkan dia lulus kursus GE. Contohlah macam tu. Okey, so semester akhir sahaja letak muat. Muat ni untuk pelajar semester akhir. Semester akhir saja letak muat. Muat ni untuk pelajar semester akhir. Okey? Tuan-puan, muat untuk pelajar bila? Pelajar semester akhir. Faham? Okey. Kalau yang dah grad bertahun-tahun, tak ada. Tak perlulah. Jangan ni. Okey, faham. Terima kasih anak-anak. Okey, kita akan teruskan. Pengiktirafan kelayakan. Ada orang tanya, ada beza tak MQA dengan MQR? MQR ni dikeluarkan oleh MQA. MQA ialah Badan Akreditasi. Okey Malaysia Qualification Agency. Bos dia, CEO dia mantan bos saya, mantan VC UPSI. Okey, so dalam MQA, muat sangkut, lampirkanlah GE, jangan risau. That's why saya sebut tadi. Muat sangkut, lampirkan GE menunjukkan tuan-puan layak grad. Kalau dua-dua sangkut, minta maaf, tak boleh mohon sebab tak grad. Takkan grad, bukan tak grad, takkan grad. Sebab nak grad semester depan. Okey, so pengiktirafan kelayakan ni kena dapatkan daripada MQA juga. So dia ada pendaftaran program-program yang diakreditasi oleh MQA. Jadi MQR tu ialah Malaysian Quality Reference. So dalam tu ada semua dia punya maklumat tentang program-program yang diiktiraf oleh MQA. Okey, so yang ini isu calon dalam perkhidmatan awam. Ini bukan saya yang bagi tahu, ini SPP yang bagi tahu. Calon dalam perkhidmatan awam termasuk guru interim, guru kontrak, guru sementara, guru ganti, GST, GSTT. So that's why saya kata benda ni semua ada dalam my SPP. Jadi that's why kalau orang tanya saya tanya dekat dia dulu, you punya skim ni masuk dalam kategori apa? Sementara ke, kontrak ke apa? Sebab saya bukan tahu semua pun. Saya manusia insan yang lemah di sisi Tuhan. Jadi banyak benda saya tak tahu. That's why saya tanya dulu. Awak ni masuk kategori apa, interim ke, kontrak ke apa. Sebab kalau ikut yang ni, dia adalah kategori dia. Yang SPP tulis, bukan saya tulis. Ramai orang argue, doktor SPP kata macam ni, doktor kata macam ni. Okey, saya yang insan yang lemah, ikutlah SPP. Janganlah tanya saya, tanyalah SPP. Saya hanya tolong graduan pendidikan ni ikut apa yang SPP bagi. Bukan saya tiba-tiba dapat wahyu semalam tengah tidur pukul 3 pagi. Oi, doktor dapat wahyu daripada Tuhan bahawa SPP kena buat macam ni, buat macam ni. No. Ini semua dokumen SPP. Saya tolong sampaikan saja. Jangan duk merepek kata saya betul segala-galanya. Tak. Yang ini ialah mengikut SPP. Okay? So, apa yang kena sediakan untuk yang tengah berkhidmat dalam mana-mana kategori ni? Surat kebenaran cuti belajar jika berkaitan. Tapi sekarang tak berkaitan lah. Bukan nak cuti belajar. Ini nak mohon jawatan. Apa yang kena? Laporan khas temu duga dan. Jadi dan tu kena dua-dua sekali lah. Laporan khas temu duga dan senarai tugas dan co-curriculum. Dua benda kena. Sebab dia dan bukan atau. So senarai tugas dan juga laporan khas. Jadi apa nak kena sediakan? Laporan khas dan senarai tugas. Apa nak kena sediakan? Laporan khas temu duga dan senarai tugas. Nak dapat dekat mana? Sila layari dan muat turun di www.spp.gov.my. Pergi ke bahagian perkhidmatan, tengok bahagian muat turun, tengok bahagian borang dan tengok pegawai perkhidmatan pendidikan. Apa dia punya keperluan. Jadi kalau ada sebarang masalah, sila kontak 999 untuk kecemasan. Okey, so yang itu ialah berkaitan dengan dokumen. Sila baca, yang ni saya dah share ni. Banyak kali
So sila muat turun daripada SPP. Untuk jadi pegawai perkhidmatan pendidikan jangan salah faham. Ramai orang kata salah faham. Hanya cikgu saja kena buat declare. Tuan-puan nak mohon jadi cikgu. Bukan tuan-puan dah jadi cikgu. Jadi bila tuan-puan nak mohon jadi cikgu, jawatan sekarang lah. Maknanya jawatan lebih rendah daripada cikgu. So yang itulah yang kena declare. Tetapi yang guru-guru yang interim contract tu, semua yang skim perkhidmatan guru-guru yang berkaitan tu, yang itu ialah sebagai panduan. Jadi kalau tuan-puan tengah berkhidmat, so dia akan jadi bonus lah. Tuan-puan tengah berkhidmat sebagai guru interim ke, guru kontrak ke, sementara ke, yang itu saja. Tapi kalau yang lain tak mau mohon, tak ikut dalam ni, tanyalah SPP ke tak perlu mohon, tak perlu dapat kebenaran ketua jabatan. Okey, saya hanya ikut yang SPP tulis dekat sini sahaja. Okey, kena tik tidaklah kalau yang tidak berkhidmat. Kalau yang berkhidmat, tik je. Okey, CJ kegiatan co-curriculum. Surat lantikan lama pun nak lampirkan, lampirlah, no problem. CJ kegiatan co-curriculum 3 yang tertinggi. So 3 yang tertinggi kalau boleh yang ada jawatan, contohnya pengerusi, timbalan pengerusi, AJK, peringkat negeri. Peringkat yang tertinggi ialah peringkat planet bumi. Kalau siapa yang ada wakil planet bumi, dia boleh letakkan. Peringkat yang kedua tertinggi ialah peringkat antarabangsa, iaitu dia wakil negara. Itulah yang tertinggi, logik dia. So letaklah peringkat antarabangsa. Yang kedua tertinggi ialah peringkat negara. Yang ketiga tertinggi peringkat kebangsaan. Yang ke ni peringkat negeri, kemudian peringkat daerah, peringkat mukim, peringkat ni sampailah peringkat rumah sukan. Saya wakil rumah sukan warna merah. Itu saja yang paling aktif. Saya tak sampailah peringkat atasan. Ya, letakkanlah yang situ saja. Yang tertinggi. Sijil co-curriculum. Apa maksud sijil co-curriculum? Semua orang yang isi dalam MySPP, untuk pengetahuan semua, MySPP tu dia mohon untuk pelbagai jawatan. Ada yang H11 yang gunakan PMR, PT3. Ada yang grade 19 yang gunakan SPM. Ada grade penolong pegawai yang menggunakan diploma, STP, matrikulasi dan juga CJ-CJ lain yang berkaitan. That's why co-curriculum tu ada daripada peringkat sekolah sampailah mana-mana nak letak. So kalau tuan-puan pelajar universiti, letaklah yang peringkat universiti kalau ada yang tertinggi. Sebab co-curriculum mengikut definisi sekolah ialah sukan permainan, unit beruniform, kelab persatuan, 3. Okey? Kalau tak ada sijil, lampirkan apa-apa yang membolehkan, membuktikan bahawa tuan-puan ada terlibat aktif dalam co-curriculum. Kalau anugerah dekan ialah curriculum, akademik. Kalau anugerah naik chancellor, boleh sebab dia balance antara akademik dan ini. Nak letak lah kalau nak letak, kalau itu yang paling tinggi. Ya, permainan. Macam saya ulang sekali lagi. Kelab persatuan, kelab bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris, kelab mahjong, kelab tenis, kelab apa-apa kelab lah. Ini yang kedua, sukan permainan. Lari 100 meter, 10 meter, 5 meter, 1 meter, lompat pokok togel, gantung diri pokok togel, apa semua itu sukan permainan. Ini kelab angkat berat ke, angkat ni masuk kelab angkat bola pingpong dalam sudu dan sebagainya, letaklah. Itu ialah sukan permainan. Kemudian pergi kepada unit uniform, kadet polis, KRS, kelab rakan sebaya, kadet, PKBM lah, segala-gala jenis yang uniform tu, letaklah segala-galanya. So ada 3 tu lah. Kolokium pelajar tahun akhir ialah akademik. Dia bukan co-curriculum. So kena faham yang itulah. Okay. So yang ini senarai semak. Senarai semak ni, dokumen-dokumen ni tuan-puan sila scan mengikut warna asal. Letak mengikut warna asal. PLKN boleh je letak, tak ada masalah nak letak. MyCat UPSI terus. Saya nak bagi tahu MyCat, bila untuk pengetahuan semua mungkin yang bukan UPSI ni, list MyCat tu ada beribu-ribu. Ahli sana, ahli sini. Dia orang tak ada sempat nak baca semua satu-satu beribu yang joint activity. So kita fokus highlight 3 dokumen penting ikut arahan. Sebab dulu saya yang menurut perintah.
Sekarang bila kita nak jadi guru, saya yang menjalankan amanah. Bila SPP kata 3, letaklah 3 yang tertinggi. Tak perlulah letak senarai beribu-ribu. Saya ialah peserta terbaik di peringkat antarabangsa yang ada 1000 jawatan tertinggi di peringkat bumi. Jadi letaklah 3 yang tertinggi di peringkat bumi. Saya wakil bumi untuk pertandingan pingpong angkasa lepas. Saya angkasawan untuk naik ke planet Mari yang akan datang. Contoh. Okey, 3 yang tertinggi. Yalah, memanglah kita nak jual diri, kita kena sembang power. Sembang kari orang kata. So mesti letak yang paling power yang kita ada. Sebab kita nak bagi pegawai SPP, ahli SPP menangis kalau tak pilih kita. Sebab kita terbaik. Kalau kita ada boleh bercakap 10 jenis bahasa. Saya boleh bercakap bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sabah, bahasa Sarawak, bahasa KL, bahasa Johor, bahasa Kedah. Dan letaklah sijil mempunyai 10 bahasa. Sijil kahwin boleh letak ke? Boleh. Letaklah kahwin 4. Menunjukkan rekod di Malaysia, graduan pertama yang grad saja daripada universiti dah ada 4 isteri. Bukan calang-calang. Bukan kaleng-kaleng punya cikgu ni. Memang hebat. Silakan letak. No problem. Tapi lepas tu awal-awal kena reject. Kalau ahli SPP tu perempuan. Kalau SPP lelaki, dia bagi 2 thumbs up. Tapi kalau SPP perempuan, awal-awal lagi kena reject. Sijil penyertaan bukan saya tak bagi letak. Sijil penyertaan ni sebab dia hanya jadi ahli. Kita nampak tak hebat. Kita kena letak yang AJK apa semualah. Okey, seterusnya. Habis dekat Serai Semak. So, kita dah scan semua. Kita dah scan semua dokumen. Okey, dah habis scan semua dokumen. Kita masukkan dalam satu folder. Okey, kita masukkan dalam satu folder. Dalam komputer kita dulu Dalam komputer kita dulu masukkan dalam satu folder. Dalam satu folder semua dokumen tadi. Okey. So, masukkan dalam satu folder. Masukkan dalam satu folder. One folder, all the document that you are already scan and palangkan. Palangkan. Nurul Nadia kata buat palang. Ya, baru saya sebut. Jangan risau. Saya akan sebut nanti yang dah palangkan tu untuk kegunaan SPP sahaja. Dan saya dah cerita dalam saya punya Facebook tu, UPSI bagi graduan dia transkrip dan ijazah yang dah siap palang SPP. Okey. Reka Cipta Inovasi, co-curriculum lah tu. Letakkan. CJI Compact, co-curriculum lah tu. Letakkan. Okey. Kerja JKR dapat kelulusan ketua jabatan, dia perlu. Kursus TRIS pun boleh letakkan. Tak ada masalah. Yang tu letak kat kursus profesional pun boleh. Kat kursus TRIS tu. Okey, pertukaran antarabangsa pun boleh. CJ Komiti. Komiti ialah AJK. Ahli Jawatankuasa. Bahasa Melayu dia. Orang kampung saya sebut Ahli Jawatankuasa. Jarang dia sebut komiti. Okey, Ahli Jawatankuasa. Kalau setengah kampung dia sebut JKKKKK. So, JKKKK tu ialah Ahli Jawatankuasa. Boleh letak. No problem. Okey, so kita dah scan semua dokumen ni masuk dalam folder, simpan dekat My Document kita dulu. Okey, dah simpan dalam satu folder semua dokumen ni. Termasuk senarai semak tadi. Okey, termasuk senarai semak tadi. Dalam satu folder. Okey, nanti saya akan cerita nama folder tu apa, nak letak kat mana, nak upload kat mana. Okey, so lepas kita dah siap satu folder, apa yang kita kena muat naik? Kita kena muat naik satu folder tu ke dalam Google Drive. Sabar dulu satu-satu saya cerita. Kena muat ke Google Drive. Jadi untuk muat naik ke Google Drive, tuan-puan kena ada akaun Gmail. Akaun Gmail. Akaun Gmail sebab Google Drive ni ialah Google. Kalau pergi Yahoo, kalau boleh masuk ke hack ke Google Drive, silakan. Okay. Tapi yang kita nak sekarang ni ialah akaun Gmail. Okay. Sijil pengawas boleh je, no problem. Sijil pengawas, sijil ni apa-apa segala sijil lah. Folder di dalam ni. Sukarelawan pun boleh, no problem. Okay. So, yang ni yang berpalang. Sijil dalam bahasa Arab, tukarlah bahasa Melayu sebab panel tu dia bukan boleh bahasa Arab pun. Translate lah bahasa Melayu. Nak translate macam mana? Pandai-pandai lah nak hidup nak translate tu macam mana. Okey, untuk kegunaan SPP saja. Doktor boleh tak palang kat tepi?
Palanglah di mana-mana saja, tapi nak senang, jalan yang lurus, siratal mustaqim, ikutlah format SPP ni. Palanglah tengah-tengah supaya kawan-kawan tak argue. Bayangkan kita palang dekat atas Kementerian Pendidikan, mai kawan sebelah kata, SPP kata palang tengah-tengah. Dah kita confused. Malam tak boleh nak tidur sebab apa? Nak kena fikir nak palang pula tengah-tengah. Ada pula kalau palang kat pengarah peperiksaan kat bawah tu, ada kawan kita kata, nanti panel tak nampak pula siapa yang sign pengawal peperiksaan tu. Okey. Then kalau nak senang, palanglah tengah-tengah ikut sebiji tu. Kalau siapa yang rajin lagi, ukurlah berapa sentimeter palang tu daripada tepi sijil. Ukur betul-betul Ukur betul-betul supaya ikut format SPP. Kalau yang jalan yang lurus lah. Okey? Faham-faham je lah kan. So kalau nak tanya soalan, esok boleh tanya SPP berapa ukuran dia, berapa sentimeter daripada atas, daripada tepi, daripada bawah untuk palang tersebut. Okey? Jadi tuan-puan akan dapat lega. Alhamdulillah, puas hati saya dapat mengikut dengan tepat, tak lari pada 0.00001 milimeter jarak di antara saiz palang tu dengan tepi ukuran kertas. Yang ini memang hebat lah, kagum. Tapi janganlah lepas palang, lepas tu tak buat apa-apa, diam saja, tak emailkan. Jadi hidup tak berguna lagi lepas tu. Sebab apa? Seronok tengok palang je, lepas tu tak email. Okey? Palang yang see-through, tak payah buatlah ikut SPP saja. So yang see-through, dokumen tu yang ni, ikutlah format ni, jangan risau, ikut saja format ni. Siapa yang tak tahu buat palang, tengoklah dekat Facebook saya, ada orang dah tolong share dengan saya macam mana nak buat palang. Sampai tahap macam tu kita tolong untuk buat palang. Kalau tak pandai lagi buat palang, memang nak kena sailang lah semua orang ni. Okey? Kad perkenalan, pergi rujuk orang kata apa, laman web Jabatan Pendaftaran Negara, dia punya palang dekat atas saja. Silakanlah nak palang atas saja. Tulis dekat situ justifikasi, saya merujuk kepada laman web Jabatan Pendaftaran Negara pada 16 hari bulan Julai 2021 yang menyatakan bahawa IC perlu dipalang di bahagian atas saja. Jadi SPP punya format adalah salah 100%. Jadi SPP kena ubah panduan palang SPP mengikut format Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, silakan, no problem. Kadang-kadang benda kecil pun kita nak argue lah sampai ke akhirat nanti. Silakan, no problem. Okey, so ini untuk kegunaan SPP. Minta maaf, lawak aja jangan marah. Malam-malam ni kita nak pastikan kita dapat isi dengan betul. Okey, sijil. Okey, folder. Dah siap semua dokumen kita. Senarai semak perlu dipalang ke tak? Palangkan je lah senarai semak tu. Senarai semak tak perlu palang lah. Okay? Sebab yang itu tak ada apa-apa benda yang orang kata apa? Sensitif. Ada tak orang nak gunakan senarai semak kita tu nak mohon loan bank? Tak ada kan? Tetapi degree kita orang boleh guna untuk mohon kerja. Ramai je doktor pasu. Kan kalau siapa yang masih ingat, pilot di Pakistan hampir 60% gunakan sijil palsu. Okay. So Tinesh, hashtag palang. Mulai esok, siapa-siapa yang nak mohon SPP, dekat dia punya status Facebook dia, hashtag palang Dr. Wan. Jangan sailang Dr. Wan, cukup palang saja. Okay. Kena terang banyak-banyak kali sebab ramai orang nak tanya saya. Saya tak sempat nak jawab semua, saya minta maaf. Okay. So untuk folder, macam mana tadi kita dah save dalam kita punya My Document folder, kita kena rename folder kita tu kepada nombor kad pengenalan _ nama singkatan option. Okay, dia punya nama folder tu, nama folder dalam My Document kita save lah kat mana-mana. Doktor, saya save kat desktop lah. Silakan save kat desktop, tak ada masalah. Save kat My Document pun tak ada masalah. Save kat C pun tak ada masalah. Save kat D pun tak ada masalah. Save dalam pen drive pun tak ada masalah. Yang penting semua dokumen dalam satu folder. Okay, so dalam satu folder save kan. So nombor IC, kalau tak ingat nombor IC, sila tanya ibu bapa masing-masing. Kalau tak ingat nombor IC. Kalau ibu bapa tak boleh jawab, sila rujuk IC masing-masing.
Kalau IC tak ada, maksudnya tuan-puan bukan warga negara Malaysia, tuan-puan tersilap masuk bengkel. Minta maaf. Okay, so nombor IC dan underscore nama option. So nama option ni ada dalam dokumen. Okay, untuk confirm sekali lagi Okay, ini confirm. Last confirm. Baca dalam senarai MUET tu, last kali confirm Dalam senarai semak, pelajar semester akhir sahaja perlu lampirkan sijil MUET, sijil tahfiz atau CEFR. Ini confirm last. Kalau tak percaya lagi, malam ni tak boleh tidur sebab MUET, esok tanya SPP. Nak letak tak sijil MUET? Dan tambah soalan dia, MUET tu dah expired, boleh ke tak? Okay, MUET saya terkoyak, boleh lampir ke tak? MUET saya hilang, saya buat laporan polis. Itu tanya soalan-soalan lanjutan untuk memuaskan hati kita. Ya betul, sebab ini kita kena buat yang terbaik. Fokus, doktor kena sangka baik dengan semua orang. Ya, saya sangka baik dengan semua orang. That's why ada orang tanya saya apa nak buat dulu, sampai tahap macam tu pun saya akan bantu. Jangan risau. Okay, CJ MQA kena palang saja Bukhari, jangan risau. Okay, so folder dah siap. Okay, apa dah folder dah siap, nombor IC underscore dengan code option. Kalau tuan-puan nak mohon 50 option, doktor saya nak mohon semua option yang ada dalam SPP ni, silakan, no problem. So letakkan nombor IC underscore ikut code option yang semua SPP list tu. SJKC pun saya nak mohon doktor sebab saya orang yang berani gagal. Saya akan tahu dah bahawa saya memang akan gagal. Sebab saya sepatutnya mohon 5 option je. Tapi sebab saya nak cuba, saya tahu dah 45 lagi memang akan gagal. Jadi silakan mohon untuk 50 option tu. Tetapi 50 option tu kena ingat, nombor IC underscore ikutlah list option tu satu. Jadi kita kena ada berapa folder? 50 folder. Okay, 50 folder. Jangan tersalah email. Ada 2-3 orang kata email tapi tak attach folder, tak attach link. Itulah masalah dia. That's why kena berhati-hati. Okay, so make sure ikut proses ni. Folder dah save, ada 50 folder. Okay, dah habis 50 folder kita dah save dalam komputer kita. Nama dah ikut sesuai. Okay, then kita dapatkan link folder tersebut. So make sure link folder tersebut shareable, boleh dikongsikan dengan semua orang. Jangan folder tu kita letakkan terhad. Kena letakkan sesiapa sahaja dengan pautan. Maksudnya SPP bila buka je boleh tengok terus. Okay, kalau terhad restricted, SPP kena email balik kat kita ni. Jangan menyusahkan mereka. Okay, so make sure sesiapa sahaja dengan pautan boleh buka. Okay, jangan menyusahkan mereka. Macam saya hari tu ada email, awal-awal ada yang kena email balik pada saya. Itu dah menyusahkan orang lah. So saya minta maaf lah kepada orang yang kena email balik kat saya untuk dapat kebenaran. Sebab bila saya share dengan semua orang, ada dokumen-dokumen dalam saya punya Google Drive. Sebab Google Drive saya besar, berapa puluh GB. Jadi mungkin ada dokumen-dokumen tu yang sulit. Jadi bila saya share dengan peserta saja. Okay, then ini adalah format email. Semua orang dah tahu dah format email. Cumanya saya nak ingatkan, kita nak kena email alamat tertentu sahaja. Ikut option yang kita mohon. Tajuk email ikut nama folder dan nama option yang kita ni. So senang je tajuk dia. Alamat email clear, tajuk email pun clear, maklumat calon, ini ikut format lah. Nanti lepas ni saya akan tunjuk lagi. So kalau siapa yang nak mohon banyak-banyak option, saya cadangkan buat satu list. Sebelah kiri senarai email, sebelah kanan senarai option. So jadi kita akan tahu senarai email dan juga senarai folder option kita tu lah. Jadi kita akan boleh tengok kiri kanan. Oh ini folder, yang ini adalah alamat email. Ini folder A, alamat email A. Folder B, alamat email B. Folder C, alamat email C. Okay. Kalau CJ kelahiran hilang, buat laporan polis, lampirkan laporan polis. Tak ada masalah. Okay, so macam mana email yang cantik?
macam SPP share. Bukan saya buat, SPP juga yang bagi. Ini contoh email. Okey, boleh ubah suai, jangan risau. Nak ubah suai lah yang terbaik. Contoh nak ubah suai, letakkanlah Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Tuan/Puan. Permohonan jawatan J huruf besar. Kalau ada yang ikut format yang terkini nak semua huruf besar, ya semua huruf besar. Permohonan jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41 tahun 2021. Okey. Senarai semak masukkan dalam folder tu sekali, jangan lupa. Senarai semak masuk dalam folder tu sekali. Masukkan dalam folder tu sekali senarai semak. Okey. Slide ni akan di-share, tak ada share, saya share video saja nanti. Okey. So, permohonan jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan. Nanti ada orang argue, doktor, J tu huruf kecil, doktor ajar suruh huruf besar. Ya, kalau nak ikut format ni sebiji, silakanlah letakkan permohonan P huruf besar, J huruf kecil, P huruf besar, P perkhidmatan huruf besar. Ikutlah format ni. Kalau nak letak tuan-puan, letaklah. Okey. Kebenaran ketua jabatan lampirkan dekat dalam folder. Okey, seterusnya maklumat permohonan. Okey, mohon 5 option, 5 email, 5 folder semua kena kena isi. Ya betul? 5. So 5 email, 5 ni. CJ kelas pertama doktor, CJ kelas pertama duduk dekat scroll, tak perlu nak emailkan dah memang kita email scroll. Okey, nak letak nombor. Itu ada orang saya cadangkan, tapi saya tak mahu sebutlah kat dalam ramai-ramai ni. Saya takut nanti jadi isu. Saya cadangkan nombor 1, letaklah ikut senarai semak tu. Letak kat nama file tu, nombor 1, kad perkenalan. Nombor 2, surat beranak. Nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Supaya kita senang rujuk. Okey? So, letak nama, nombor kad perkenalan, negeri kelahiran. Inilah yang paling penting. Jangan lupa tukar. Jangan guna satu email, lepas tu lupa tukar. Option permohonan, letaklah option yang betul. Okey, nama kelulusan, degree kita, major, kalau pendidikan ada major minor. Nama diploma, kalau yang bukan pendidikan, tak ada major minor kan, letaklah pengkhususan. Okey, susunan ikutlah senarai SPP, nanti tak di-argue. Okey, kalau yang degree bukan pendidikan, pengkhususan ikutlah bidang kita. Contohnya kita sains politik. So major kita sains politik lah, minor tak ada. Okey, tapi option kita mohon option lain. Okey, diploma pendidikan dekat bawah ada. So bila ada masuk dalam folder Google Drive kan. Okey, so bersama-sama ini dikemukakan dokumen berkaitan. Pautan muat naik dokumen temuduga. So bagi link tadi, link yang shareable boleh share. Sekian, terima kasih. Kalau kata sekian nak pantun Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Saya dah mohon tuan-puan tolong tengok supaya dapat saya jadi cikgu. Okey, itu contohlah. Tapi janganlah letak pantun kan. Tak perlulah nak manjang-manjangkan cerita. Ikut je lah format ni. Kalau ada 5 titik, ikutlah 5 titik supaya tak di-argue oleh kawan-kawan yang lain. Ada kawan-kawan yang pembaris dia akan argue, ini tak ada titik. Ini 2 titik sepatutnya. Ini surat rasmi kena ada 6 titik. Contohlah. Jadi, ikutlah hati sendiri, nak ikut dia ke nak ikut diri sendiri. Pandai-pandailah. Tuan-puan bakal jadi cikgu Jangan jadi syair sudah. Jadi syair, siap buat rakaman syair, masukkan dalam Google Drive tu supaya rayuan untuk posting. Okey. Kalau tak ada diploma, tak payahlah letak diploma, jangan risau. Okey. Dah nama degree pendidikan. Kalau nak mohon satu option boleh ke guna? Bila kita nak mohon satu option, bayangkan nama folder kita IC dengan code option dah mesti berbeza antara setiap folder. Email pun sama. Ikut email yang setiap berbeza ikut option. Jadi memang kena sedia kalau 5 option nak mohon, 5 nama folder yang berlainan, 5 alamat email yang berbeza. So that's why saya suruhkan buat list kiri dan kanan. Buat list kiri kanan. Sebelah kiri nama folder option, sebelah kanan email. Supaya bila kita email, dah email 1 tick, email kedua tick, email 3 tick. Result GE tak keluar lagi, jangan risau, lampirkan result semester 7. Nak attach surat sokongan, surat warna kuning daripada Sultan yang ke bawah duli, yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Lampirlah di mana-mana supaya dia orang boleh nampak, supaya kita ada kabel langit
di dalam kita punya permohonan. Tapi dia tak ada format tertentu Okay. So email berbeza. Ya, memang semua email berbeza mengikut option Semua email berbeza mengikut option. Nanti saya akan tunjuk. Perempuan kena pakai blazer juga ke? Perempuan macam saya bagi tahu, kalau dah pakai baju kurung tak perlu letak blazer. Ya, saya tak grad lagi semester akhir. Memang tak grad lagi. So letaklah ikut keperluan semester akhir. Kedai tutup. So kalau kedai tutup, Lazada dengan Shopee tak tutup. Hari-hari ada sale. Sampai ada sale untuk vaksin pun, vaksin sale pun ada. So cubalah Lazada dengan Shopee. Kalau tak ada juga, saya boleh sediakan perkhidmatan. So saya boleh tolong scan, tolong emailkan untuk tuan puan. Satu folder dan juga satu email saya charge RM1,500. Saya buat semua untuk tuan puan. Jadi boleh PM tepi. Sorry lawak dah kalau sampai macam tu nak kena buat, saya akan suap makanan tu ke mulut tuan puan. Supaya tuan puan dapat bersedia dan hantar email tu dengan betul. Okey? Siapa yang perlukan bantuan kritikal, boleh PM saya untuk saya bantukan. Tapi macam biasa saya beritahu tadi, bayaran dia agak mahal lah, harga kayangan. Okey? Kalau dah boleh baca daripada awal sampai sudah, sebenarnya tak perlu pun pertolongan saya. Yang ni saya tolonglah untuk ingatkan semua je. Okey, ini contoh email option. Kalau bahasa Cina, pengambilan guru 01. Ini untuk SMK SK, SMK. Kalau SJKC lain. Contoh dini. Pengambilan guru 08. So nama folder tadi, kalau untuk contohnya untuk dini, nombor IC _ PKD. Kemudian itu nama folder link folder, pandai-pandai lah buat dekat Google Drive. Dan emailkan kepada pengambilan guru 08@gmail.com. So kalaulah kita nak mohon semua program ni, make sure senarai ni kita buat checklist. Nama folder kita, nombor IC _ code option. Kemudian email ni kita tanda 1111, siap-siap. Supaya bila kita email, kita ada senarai semak. Dan make sure pesanan untuk semua. Ini biasanya saya pesan untuk group one to one je. So bila kita dah email semua, make sure tuan-puan print semua dokumen email yang kita print tu untuk record kita. Supaya nanti kalau waktu interview sekali saja. Dia kata tuan minta 10 option ni. Jadi tuan nak jadi cikgu yang mana? Okey. Email kita satu saja. Email yang SPP tu yang banyak yang kita nak kena email. Takkanlah kita nak kena buat 10 email untuk satu option, tak perlu. Tak gunalah untuk ni. Link semua drive sama saja kan? Kalau kata kita buat 5 folder, kita dah upload folder yang berlainan, link tu maybe berbeza lah sebab kita namakan. CJ graduasi hilang, boleh minta Madiatul Solehah, boleh minta dekat Unicel balik. Kalau kata ni kat Unicel. So boleh dapatkan daripada bahagian akademik. Dia orang ada copy, dia orang akan email balik. Okay, nak print senarai semak. Print semua dokumen yang kita emailkan lah. Maksudnya senarai semak dan email tu bukan nanti ada yang salah faham dia print semua sijil tu, tak. Maksudnya print email tu saja, email yang kita hantar, bukti bahawa kita telah hantar pada 20 hari bulan Julai 11.59 malam bertempat di alamat nombor 18 Taman Sarjana Indah, Kepung, Kuala Lumpur. So maksudnya kita tahulah dekat mana kita hantar, supaya kalau dia orang kata tak hantarlah apa semua, then dia akan jadi isu. So letakkan dekat sebelah kita punya komputer. Bila interview, nanti dia tanya, you mohon option apa? So kita ada record lah, ini 10 option yang saya mohon. Option pertama bahasa Cina, yang kedua bahasa Iban, yang ketiga bahasa Inggeris, yang keempat bahasa Kadazan, yang kelima bahasa Melayu, yang keenam bahasa Semai. And then ada lagi bahasa-bahasa lain. Sebab apa? Saya boleh bercakap 10 bahasa. Dan semua saya sangat profesional dan kompetent untuk bercakap semua bahasa. Bukan sekadar boleh bercakap, bukan sekadar anu sayo saja, anu sayo je tak habis-habis anu sayo, tapi saya boleh melawak pula dalam bahasa Korea dan boleh bercakap sampai orang yang saya bercakap tu dia faham. Jangan kita kata kita boleh bercakap, orang yang dengar yang cakap kita tu dia tak faham. Dan yang itu tak sah lah. Okay, so saya stop sharing dah pukul 9.30, dah lebih daripada waktu yang sepatutnya 9 suku. Okay, so saya rasa itu sahaja benda-benda yang penting. Mungkin saya akan jawab sedikit soalan.
Siapa-siapa yang rasanya dah kenyang dengan ilmu, dah lengkap ilmu di dada supaya boleh bersilat di siang hari, boleh menjadi mutiara di tengah lautan atau menjadi pulau di tengah lautan, boleh left. Saya akan tolong jawab beberapa soalan lah untuk makluman lah. Kalau yang saya boleh jawab, kalau saya tak boleh jawab, sebenarnya jawapan saya paling senang. Esok ada bersama SPP kan? Sila rujuk SPP. Jawapan yang lebih tepat. Okey. Transkrip akademik SEM 1 sehingga SEM 7 kena palang ke tak? Sila palang. Untuk confirmation untuk perempuan gambar pasport tak perlu pakai blazer. Kalau pakai baju kurung saja tak perlu blazer. Kalau pakai suit kena palang pula. Sorry, palang Dr. Wan, Dr. ingat 10 kali palang. Gambar tak perlu palang So maksudnya kalau pakai baju selain daripada baju kurung, kita bolehlah pakai blazer. Jangan risau. Borang lampiran kena ubah nama. Tak perlu ubah nama lampiran. Ubah nama pada folder sahaja. CJ diploma pendidikan perlu submit ke? CJ diploma lain tak perlulah. Ikut saja SPP bagi. Okay. Master tengah tunggu Viva nak kena isi ke tak? Master nak tunggu Viva lambat lagi. So saya cadangkan tak payahlah isi. Diploma lanjutan. DPLI tu diploma lanjutan lah. So kena letak. Saya laporan temuduga tugas-tugas lain perlu dipalang. Laporan temuduga tak perlu palang lah. CJ hilang laporan polis. CJ STPM tak perlu. Kalau dia pasal nak masukkan lagi. CJ rosak akibat banjir, buat laporan polis. CJ kemahiran boleh letakkan. Kalau nak letak bahagian profesional, sebenarnya tak patut tak letak pun dekat profesional. Tapi kalau nak letaklah. Saya pun ada diploma lanjutan kemahiran Malaysia level 5. Paling tinggi dalam kemahiran. Tapi saya tak perlulah letak kat mana-mana dan tak perlu jual mana-mana lah. Sebab yang itu hanya untuk bidang tertentu saja. CJ bina insan guru tak perlu, iaitu aktiviti kurikulum. CJ koko masa STP boleh letak. CJ pengalaman kerja saya hilang, minta siapa-siapa buat perakuan. CJ presenter boleh. Service learning co-curriculum ke? Service learning adalah program akademik, iaitu kita buat khidmat masyarakat melalui kredit. LM tak perlu, tak payah LM. MQA untuk lepasan luar negara. Untuk lepasan luar negara, MQA ada list dia. So kalau lepasan luar negara, CJ dalam bahasa Arab ke bahasa Rusia ke, kena terjemahkan oleh ahli yang sah mengikut yang dapat CJ pengiktirafan daripada Persatuan Penterjemah Malaysia. CJ Exchange Student boleh CJ. So sijil ni banyak semua soalan CJ tu, CJ ni kan. Macam saya bagi tahu tadi, sijil ni sijil co-curriculum yang utama dan yang ada jawatan. Jadi kalau kata kita ketua pengakap daerah ke ketua pengakap negeri, itu lebih baiklah, lebih tinggi. Okay, so minor major ikut program masing-masing lah. So kalau kata tuan-puan diploma diploma pendidikan tak adalah major minor. Tapi kalau degree pendidikan dia ada major dan minor. Okay, letakkan perkhususan dan option saja yang dipilih. Borang tamat LM perlu ke tak? Tak perlu. Rekod email yang kita mohon rekod sendiri je. Yang ni SPP tak suruh pun rekod email. Saya saja suruh rekod email supaya senang kita nak rujuk masa interview. Supaya nanti kalau SPP tanya, you mohon option apa? Entah, saya tak ingat. Nampak sangat tak profesional. Nak jadi cikgu dah lupa. Kan? Walaupun memang kita orang Melayu yang memang mudah lupa. Orang Sabah, Sarawak tak mudah lupa. Orang Cina, India tak mudah lupa. Orang Melayu saja. Sebab Tun Mahathir kata, orang Melayu saja mudah lupa. Jadi bila kita mudah lupa, kita print lah dokumen tu siap-siap. So kita letakkanlah dekat tepi kita supaya bila kita nak rujuk kita ada dokumen, ada bukti. Sebab sekarang is all about hitam dan putih. Nanti orang argue, you mohon ke? You mohon ke? Ini adalah buktinya. Pada pukul 11.50 malam bertempat di rumah saya, alamat nombor 17 Jalan Kepung Perdana, Kuala Lumpur, saya telah menghantar satu email beralamat pengambilan guru07@gmail.com kepada SPP. So kita ada bukti lah bahawa kita dah ni. Buat ayat macam Mahathir bukan Melayu, minta maaf, politik. Saya pendidikan adalah above politik. Jasa Tun Mahathir kepada kita memang sangat banyak, jadi saya tak ada isu lah tentang dia apa-apa kaum dia. Okay, so Assalamualaikum Doktor, band 3 ke atas. Band 3 itu syarat bergraduat, tak perlu band 3 ke atas. Okay, so saya rasa itu saja. Banyak lagi soalan nak ni. Saya tak mampu nak jawab semua. Esok ada sesi bersama SPP
tuan-puan boleh jawab semua, boleh tanya semua soalan yang tuan-puan rasa masih kush-kush hotahe, sesuatu yang terasa di hati. Tak boleh nak tidur lah kalau tak dapat jawapan kepada persoalan ni. Okay, so doalah banyak-banyak mengikut agama masing-masing. Buatlah cara yang terbaik untuk bersedia, sebab ini macam saya beritahu awal-awal tadi, one off, sekali sahaja. Jadi buat yang terbaik, dan macam mana nak join esok, tengoklah dekat laman web SPP. So good luck untuk semua, terima kasih untuk semua, minta maaf kalau ada lawak, terkasar bahasa, tersilap kata, sensitif. Ni saya doakan semoga semua yang ada di depan saya ni berjaya untuk menjadi guru, jadi guru yang memberi inspirasi kepada semua anak murid. Jangan tengok Melayu, Cina, India, sebab dalam pendidikan semua orang adalah murid kita. Tak kira di mana kita mengajar, di Sabah ke di Sarawak, mengajarlah sebagai seorang pendidik. Tak kira pelajar OKU ke, pelajar lemah ke, pelajar miskin ke, pelajar kaya, semua adalah murid kita. Jadi berlaku adil lah kepada semua. Orang kampung saya kata no children left behind. Jangan pastikan jangan ada anak-anak kita ketinggalan belajar. Orang asli anak kita, orang Kadazan anak kita, orang Iban anak kita, semua adalah above daripada politik, dan kita adalah guru yang memberi inspirasi kepada semua. Pula semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat sejahtera. Dan YouTube ni saya akan share, video ni saya akan share kat YouTube, minta maaf. Video ni saya akan share kat YouTube. Bagi tahu kawan-kawan yang tak dapat join malam ni, sila lihat di YouTube. Jangan minta link daripada saya. Tak ada link. Dan jangan minta palang daripada saya. Palang Dr. Wan tak ada. So tengok dekat YouTube. Okay, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera semua.